Salam sejahtera, salam hormat, selamat menonton program Borak Santai mengopi malam minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia. Untuk pengetahuan penonton semua, program ini berkonsepkan Borak Santai dan ia adalah satu program mingguan dengan kita akan menjemput pimpinan tertinggi DAP Negeri Melaka untuk berkongsi idea, melontarkan pandangan-pandangan maupun memberikan sebarang komen dan pandangan mereka tentang isu-isu semasa. Sebelum itu, ingin saya ingatkan kepada penonton, jangan lupa untuk ketik button like di page DAP TRB untuk mengetahui perkembangan semasa negara maupun di negeri Melaka sendiri. Bagi memenuhi konsep perbualan kita pada malam ini, malam minggu, saya juga ditemani oleh secawan kopi yang saya bawa bancuh sebentar tadi bagi menyegarkan lagi perbualan kita pada malam ini. Baiklah, pada ketika ini di atas talian adalah seorang individu yang bukanlah asing dalam dunia politik Melaka. Beliau juga pada baru-baru ini telah pun menggemparkan arena bola sepak tempatan, namanya sudah mekar di seluruh negara. Dan pada ketika ini beliau bersama kita di atas talian iaitu Yang Berhormat Damien Shanley, Ahli Dewan Undangan Negeri Duyung, merangkap setiausaha DAP Negeri Melaka. Apa khabar YB? Khabar baik Dennis. Ya YB, saya rasa agak lama kita tak bersua YB sejak kita ada pertukaran kerajaan di peringkat negeri. Ya. YB, sebelum kita pergi lebih jauh, kini kita dalam tempoh penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi mungkin YB boleh kongsikan pada kita apa yang YB sedang laksanakan atau telah laksanakan bersama dengan keluarga tersayang, dan mungkin boleh juga YB kongsikan apa yang YB sedang lakukan, telah lakukan dan mungkin YB akan lakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini di Dun Duyung. Apa khabar Dun Duyung? Sila YB, ringkas. Salam sejahtera, terima kasih kepada Danish ya. Untuk makluman semua, saya ni memang boleh dikatakan dalam tahap boring lah. Memang boring, memang nak keluar pun takut-takut nak keluar nanti kena tangkap. Ya YB. Oleh kerana itu saya pun dah ada banyak buat kerja-kerja sendiri. Seperti kita berkebun, masak. Ada ruang berkebun YB di rumah? Ada. Apa jenis tanaman tu YB? Tanaman kopi. Oh, mungkin barangkali boleh didermakan pada penduduk-penduduk Duyung pada masa akan datang. Oh ya. Itu ialah salah satu untuk untuk kerja masa lah. Kerana nak kerja masa ni memang memang panjang lah. Satu hari 24 jam tu macam tak habis-habis. So, itu kita pun cuba untuk buat banyak perkara yang kita tak lakukan semasa kita dalam hidupan masa normal. Hidupan normal sebagai seorang politik ataupun sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang suami dan anak dan mempunyai anak. Right? So oleh kerana itu saya buat banyak kerja. Macam saya katakan, tanam kopi, alright. Nombor satu, nombor dua, masak, main gitar, cuba buat live dan juga untuk menubuhkan banyak kerja-kerja yang saya nak buat, tetapi oleh kerana masa tidak memberi saya peluang untuk membuat, oleh kerana itu saya buat benda-benda ni seperti membuka syarikat online, membuat online business dan sebagainya, right? So online business tu akan kita launch dalam masa dekat inilah. Jual benda-benda lain lah, dan kita juga mempunyai satu laman web, DSLY MCT. So ini merupakan satu laman web akan kita launch pada satu ketika nantilah, mungkin lepas COVID-19, jual barang-barang secara online. Saya rasa ramai yang tidak sabar menanti launchnya talian tersebut.
So one day, satu hari nanti kita akan launch dan kita akan menjual barangan-barangan sukan dan juga pakaian dan outdoor activities. Okey. Apa khabar Don Duyung, Wabi? Saya lihat kita tengok ada banyak aktiviti yang sedang dilakukan, pengagihan bantuan makanan, face mask, sanitizer dan sebagainya. Mungkin Wabi boleh kongsikan sedikit. Okey, kita dah menyerahkan sebanyak 500 barangan. Okey, keperluan yang kita telah lakukan tiap-tiap minggu. Dan hari Jumaat ini, setiap Jumaat kita akan dapatkan barangan-barangan tersebut dan kita akan sekitar pada hari Sabtu dan Ahad kepada tiap-tiap MPKK di kawasan Dun saya. Dan SOP pada ketika ini ialah mereka boleh telefon saya ataupun telefon MPKK saya untuk mendapatkan bantuan, kerana kita tahu bila kita cari memang banyak memerlukan bantuan tersebut. Memang tak akan cukup. Memang tak cukup. So oleh kerana lagipun kita bukan kerajaan dan sukar kita nak mendapatkan dana ataupun menggunakan peruntukan kami untuk barangan-barangan tersebut. Oleh kerana itu saya ucapkan terima kasihlah kepada sponsor kita yang telah memberi sedikit banyak bantuan kewangan kepada kita untuk memberi barangan dapur untuk diserahkan kepada orang-orang Duyung yang memerlukan. Mungkin YB ada nak sebutkan penghargaan kepada pasukan YB yang membantu YB bertumpul lumus untuk menyerahkan bantuan ini sepanjang tempoh PKP pelaksanaan ini. Saya kata saya ucapkan terima kasihlah kepada pengurusi MPKK. Pengurusi MPKK saya, terutamanya Jackie yang telah pun menganjurkan banyak prosedur dan telah pun membina dan menubuhkan prosedur tersebut. Dan saya juga ingin terima kasih kepada Sandy, Dharma dan juga pengurusi MPKK saya, Aziz, Eddie, Pak Kwai, apa lagi ya? Kalau nak sebut ramai YB. Banyak. Kalau nak sebut ramai, jadi kita cakap semua lah. Ya, semua ya. Dan saya memberi mereka apa yang kita buat ialah saya sendiri tak turun, alright, tetapi bila kita saya edarkan menerusi MPKK saya, dan MPKK saya akan memilih sesiapa yang memerlukan dan mereka akan memberi sedikit senarai kepada kami supaya kita dapat mengedarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Baik YB, saya harap kita dapat melaksanakan agenda tersebut demi kebajikan Don Duyung. Tak kisahlah sekarang walaupun kita tidak ada dalam kerajaan, kita umbangkan, tapi kita masih mampu membantu dan peduli pada rakyat. YB, mungkin kita kembali pada kita pergi ke soalan yang lebih dalam sikit. YB, kita tahu YB antara orang lama dalam parti. Setakat yang saya tahu sebagai setiausaha politik, YB telah menyertai parti semenjak tahun 2004. Dan kalau tak salah saya, nombor keahlian bermula 007 yang sinonim dengan watak James Bond. Jadi YB pasti melalui jerit-perit, jatuh bangun, bahagian rintangan YB hadapi untuk terus kekal relevan dalam parti. Perjuangan untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Mungkin secara ringkas YB boleh kongsikan bersama penonton sedikit sejarah awal pelibatan YB dalam dunia politik, khususnya DAP Melaka, dan mengapa DAP, bukan gerakan, bukan MCA. Sila YB. Alright. Ringkas. Saya memang giat dalam arena politik sejak bangku sekolah. Kawan-kawan baca buku teks, saya pula baca buku majalah aliran. Saya baca Mayday for Justice dan buku general knowledge, surat khabar yang tentang pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin bangsa, right? Seperti saudara Kau Sing, saudara Lim Kit Siang, Pan Yu Teng dan sebagainya, right? Dan apabila masuk sekolah undang-undang pula, kita dibuka dengan fahaman-fahaman jurisprudence dan ideologi, ya. Dan oleh kerana itu banyak mengatakan kepeguam dan politik adalah adik-adik, right? Dan pada masa itu saya selepas graduate, saya menolong YB Sim Tong Hee
dalam pilihan raya tahun 1999 apabila dia tanding sebagai dia tanding di kawasan Pantai Hilir. So saya sebagai pengira undi. Oh, Itu Pacar. pertama saya mengetahui tentang arena politik tanah air. Dan selepas itu pada tahun 2004 rakan kongsi saya tanding dalam Dun Pacang, saudara Ko Leong Chong. Alright. Dan saya juga menolong beliau sebagai pengira undi. Dan selepas itu pada tahun 2004 kita semua tahu bahawa politik pembangkang iaitu DAP kita kalah teruk pada tahun 2004 kerana feel good factor yang dibawa oleh Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Ahmad Badawi, right? Tun Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah. So as a result of that, lepas itu saya pun masuk pada tahun 2004 dan saya pun tahu tarikh itu ialah 15 hari bulan 4 2004. Jadi baru lepas anniversary. Boleh dikatakan berapa tahun 2004 until now. Sebagai dan selepas itu saya masuk dan 16 tahun lah YB. 16 tahun sebagai ahli seumur hidup. Boleh dikatakan veteran lah. Right? Dan mengapa saya memilih ataupun saya masuk DAP pada ketika itu ialah kerana saya memilih DAP kerana DAP adalah satu parti untuk semua bangsa, semua rakyat Malaysia. Ini hakiki ni. This is very basic foundation DAP, parti DAP. Parti DAP bukan satu parti Cina. Lagipun bagi saya seorang peranakan. Saya masuk parti apabila mereka cincong. Right? Tetapi apa yang saya lihat secara general, secara keseluruhannya, saya mendapati bahawa parti ini bukan satu parti Cina. Right? Dia merupakan satu parti yang merangkumi semua bangsa dan semua rakyat Malaysia. Okey YB. YB seorang yang agak teguh pendirian, perjuangannya pun dipacak daripada dulu lagi, bertanding 3 kali sejak 2008, tewas 2 kali dan pada pilihan raya umum lepas kita kata walaupun Dun Duyung tidak letakkan harapan usia 50-50 selepas ada persempadanan dan sebagainya, tetapi YB mampu against the odds orang kata untuk melakar kemenangan dan seterusnya Pakatan Harapan menawan si negeri. Mungkin YB boleh kongsikan pada penonton siapakah mungkin menjadi pemangkin semangat YB untuk terus berjuang dalam dunia politik yang tidak menentu, dan mungkin apakah momen YB yang paling indah sepanjang 16 tahun bergelar ahli politik dalam DAP Melaka. Sila YB. Soalan ni panjang. Tapi apa yang boleh dikatakan ikon saya. Ikon saya ialah pendiang saudara Karpal Singh. The Tiger of Jelutung. Dan saya memang lihat saudara Karpal Singh, pendiang, ialah seorang yang sangat berprinsip kepada prinsip-prinsip dan beliau ialah seorang yang boleh dijadikan sebagai an encouragement pada saya untuk membina satu Malaysia yang lebih mampan dan sustainable dari sudut bangsa, agama dan fahaman. Dan kita perlu lihat mendiang Karpal. Right? Okey YB, pada pandangan YB untuk YB sendiri, pandangan di manakah YB melihat DAP Melaka pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang? Adakah masih kekal relevan atau mungkin akan seorang-seorang kupu saja, atau dan mungkin boleh YB kongsikan harapan YB untuk parti DAP Negeri Melaka pada masa depan? Bagi saya, harapan saya untuk Melaka dan Malaysia, I can put it together, bahawa Malaysia dan Melaka bebas daripada apa-apa ancaman dalam mana-mana bentuk. Perlu ada hormat mati
di antara kita dan juga sayang menyayang kepada kemanusiaan, keamanan dan kedamaian. Ini akan kos sesuatu kesejahteraan kepada rakyat negeri Melaka dan Malaysia secara general. So that is my hope untuk yang saya lihat dalam untuk Malaysia dan untuk Melaka, and this is how I look at it dalam 10 tahun yang akan datang. YB, kita semua tahu YB sepanjang 22 bulan lepas, saya juga bersama YB sepanjang 12 bulan yang lepas sebagai YB sebagai adun kerajaan, dan YB juga terlibat secara langsung dengan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka sebagai pengerusi Jawatankuasa Melket yang menjadi bahan kempen YB pada PRU 14 yang lepas. Mungkin YB boleh kongsikan pada penonton 3 pencapaian yang utama yang YB nak highlightkan pada penonton yang YB banggakan untuk dikongsikan bersama dengan penonton-penonton video ini. Okey, dalam manifesto saya di Duyung, salah satunya ialah untuk menjaga kebajikan rakyat dan juga menambahkan ekonomi rakyat terutama di kawasan dun saya. Dan saya percaya dalam 22 bulan ini banyak kebajikan yang kita telah pun lakukan untuk rakyat, termasuk menganjurkan festival. Okay, supaya rakyat boleh membuat perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi dan pendapatan sendiri. Dan sekiranya pendapatan mereka naik, saya percaya kebajikan akan kurang. Kita perlu memperbanyakkan aktiviti-aktiviti perniagaan supaya orang kampung dan orang taman dapat mendapatkan ataupun boleh menjandakan sedikit sebanyak pendapatan bagi mereka. Cadangan yang saya ingin menganjurkan ialah aktiviti perniagaan kebun saya. Okey? Dan kita juga telah menganjurkan Duyung Cultural Festival ataupun tamasya budaya Duyung di Perkampungan Hang Tuah. Okey? Dan dengan adanya tamasya ini, rakyat negeri Melaka secara spesifiknya dan Malaysia secara amnya tahu ada satu tempat yang namanya sinonim dengan Melaka, iaitu Hang Tuah. Tidak ada mana-mana tempat di mana Hang Tuah telah pun bermain silat dan dianya hanya di Duyung. Okay. That is the first one. The second one is, dalam manifesto saya, kita nak menumbuhkan kelab rekreasi Duyung. That is where kita telah pun menubuhkan satu kelab yang dipanggil sebagai Duyung Fighters, bola sepak. Duyung Fighters. Okey. Dan dalam Duyung Fighters FC ini, purpose ialah supaya kita boleh membina pemuda ini untuk memasuki kelab bola sepak. Dan dengan bola sepak, mereka boleh menjana sedikit banyak pendapatan. So Duyung Fighters FC sekarang adalah satu kelab di bawah Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka. Dan dengan ada kelab ini, dia telah pun merupakan satu manifestasi, right? Satu manifestasi di mana terutamanya pemuda boleh masuk kelab ini dan boleh terlibat secara langsung dengan bola sepak. So that is the second. The third one, saya membuka satu platform yang boleh dilihat pasar malam, right? That's why the first year yang pertama kita membuka ruang yang sebesarnya supaya rakyat boleh berjumpa direct dengan YB, alright, dan mereka boleh mengadu kepada YB mereka secara direct. Dan aduan kita terima banyak jenis. Aduan mengenai air, aduan mengenai lampu, aduan jalan, aduan mengenai longkang, dan sampah dan sebagainya. Right? So oleh kerana itu, the most important ialah kita bersikap open, kita bersikap terbuka. Apabila kita terbuka, rakyat senang untuk berjumpa dengan kami dan kita boleh memberi perkhidmatan yang baik sebagai adun jabatan.
Okey YB, jadi 3 pencapaian utama itu yang pertama tadi berkenaan dengan DICAF, yang kedua Kelab Sukan Resi Duyung dan yang ketiga baru tadi adalah kaunter aduan bergerak kalau tidak salah saya. Okey YB, kita lihat perkembangan pencapaian Kerajaan Negeri Melaka di bawah pimpinan yang berhormat lah sekarang ni bergelar Yang Berhormat Tuan Haji Adli Zahari dan Pakatan Harapan sangat baik progresnya. Manifesto Pakatan Harapan Negeri yang saya tahu YB salah seorang antara arkitek yang memberikan plan kepada adanya manifesto tersebut, dokumentasi tersebut. Mungkin YB boleh berikan harapan kalau kata kita mengambil alih semula kerajaan, kita diberi peluang untuk ambil alih kerajaan, apakah yang YB hendak lakukan dan mungkin apakah langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan negeri Melaka ini lebih aman, makmur dan maju jaya pada masa hadapan? Soalan ini susah nak jawab. Lebih pada harapan YB untuk negeri Melaka. Okey. Bagi saya, apabila kita you see, at the end of the day, secara general, yang paling penting ialah kebajikan rakyat. Tetapi kebajikan rakyat perlu ada sokongan-sokongan dia. Sokongan yang pertama ialah you must have business idea. Kita perlu ada perniagaan, kita perlu ada aktiviti. Sekiranya tidak ada aktiviti, tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan, maka kebajikan naik, ekonomi turun. Ekonomi perlu naik supaya kebajikan turun. Macam mana kita perlu melakukan yang terbaik? Terus terang saya cakap. Alright. Dalam 22 bulan, boleh dikatakan tidak ada apa-apa investment yang besar ataupun kecil datang ke negeri Melaka. Dan oleh kerana itu, apabila tidak ada investment ataupun perniagaan yang datang di negeri Melaka, apa telah berlaku ialah kebajikan semakin lama semakin naik. There is no employment. Lagi dengan ekonomi sekarang, dengan COVID-19 yang ada, yang melanda di dunia dan di negara kita sekarang, ekonomi akan terus menjunam, jatuh. You see, at the end of the day ialah sesiapa yang keluar daripada COVID ini dengan secepatnya, negara tersebut akan menjadi kuat dari sudut ekonomi. Whatever said. So, kita perlu ada hubungan persahabatan. For example, with good organisation, good ministry, good countries. Salah satunya ialah negara China. Right? Kita perlu menjemput mereka. Kita perlu ada investment dalam negeri kita dan negara secara keseluruhan. Investment must come into the state. Dan sekiranya investment datang ke negeri dengan harapan, of course, it will have a slow effect in terms of economy. Tetapi yang paling penting ialah dia akan berjana sedikit banyak ekonomi dan maknanya akan masuk dalam negeri. So that is the first thing. Apabila kalau katakan kita jadi kerajaan, saya volunteer lah Exco Pelaburan. Untuk bawa pelabur masuk ke negeri Melaka to strengthen the economy so that our economy will be strengthened dengan sekuat-kuatnya. Sorry to say, traffic fails. Sorry to say. Kerana dalam 22 bulan dan saya berharap apabila dalam Jun nanti, mungkin bukan dalam Jun yang akan datang, tetapi yang Jun nanti apabila kita masukkan soalan-soalan, saya ingin menanya, from the day Pakatan Harapan jadi kerajaan sehingga kita lepas kerajaan, alright, dan jadi pembangkang dan dengan kerajaan baru, how many investment datang ke negeri Melaka? Ini soalan yang saya akan tanya kepada Exco. Bekas mantan Exco. Mantan Exco Pelaburan. You see, what is the investment like?
What about Blacker? Kita dalam 22 bulan, we saw many things. PKNM, CMI, KMB. Apakah, what are the source and strength of agensi-agensi kerajaan ini? That is why apabila saya jadi Presiden Persatuan Bola Sepak, alright, apabila kita minta sponsors daripada mereka, saya tak berani meminta apabila saya sendiri mengetahui financial standing dalam syarikat-syarikat. So what I'm trying to say is, kita perlu memperkukuhkan kekuatan kewangan kami melalui pelaburan. Correct. Yeah. Okay, YB, cakap YB cukup semangat bagi memenuhi konsep kita punya program malam ni. Adakah YB juga ditemani secawan kopi pada malam ni sebagaimana saya? Saya ada chocolate drink. Chocolate drink kan. Saya faham YB, kerana kalau minum kopi malam kita akan sembang sampai mata lebam. Betul. Tak boleh Okay, YB. tidur. Mungkin soalan ni kalau tak tanya pun tak boleh, buat kita macam tak lengkap kalau tak tanya benda ni, sebab mungkin menjadi tanda tanya kepada penonton-penonton kita berkenaan dengan YB ketika ini sangat aktif dengan mempromosikan satu kelab bola sepak, iaitu Kelab Bola Sepak Melaka City FC di laman peribadi Facebook YB sendiri. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit apa yang terjadi pada Musa, dan kini mungkin YB boleh cerita sedikit ringkas saja YB tentang Kelab Bola Sepak MCFC dan hala tuju YB untuk kelab ini. Okey. Pertama saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Ketua Menteri selaku Presiden yang baru mengambil alih Presiden sejak bulan Mac, pertengahan bulan Mac. Saya ucapkan tahniah dan saya juga ucapkan semoga maju jaya. Dan saya juga dalam Facebook Musa dan juga Facebook beliau, saya juga ada menyatakan bahawa sebagai mantan Presiden Bola Sepak Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka, saya memberi sokongan yang penuh dan padu kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk menerajui Presiden sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka. Dan apabila saya memasuki persatuan tersebut pada 1 hari bulan 11, kita mengalami dibebankan dengan hutang sebanyak 11 juta. Okey, dan apabila saya dan pada ketika itu situasinya sangat sukar bagi seorang ketua menteri untuk dibebankan dengan situasi hutang, bola sepak dan sebagainya. Dan sebagai seorang kawan, saya pun mengeluarkan bantuan kepada beliau supaya beliau boleh concentrate dalam menerajui negeri. Okey. So, oleh kerana itu, saya rasa patut saya menolong beliau, dan dengan harapan bahawa ianya kita dapat move forward dan kita dapat membuat yang lebih baik untuk persatuan sepak bola. So apabila dalam discussion dengan Yang Berhormat mantan menteri, beliau telah pun memberi saya beberapa KPI. Salah satu ada 2 KPI yang dimaksudkan ialah memperkukuhkan pembangunan bola sepak negeri Melaka melalui akademi, dan keduanya ialah untuk perkenalkan sport tourism, iaitu penggunaan stadium dan sebagainya. Dan hasil daripada perbincangan tersebut, saya juga telah pun membuat satu plan laporan yang saya perlu untuk memperkukuhkan persatuan. So what happened was, dalam semasa menerajui bola sepak,
saya dibelenggukan dengan hutang-hutang. Dan juga bukan saja hutang-hutang, tapi juga tentang uh, deadlines. Deadlines. Perlu saya menjawabnya. Dan deadline tersebut adalah seperti saya perlu membayar beberapa hutang. Okey, saya bayar hutang. Sekiranya saya tidak membayar hutang tersebut, maka akan terjadinya tiga mata ataupun Penyingkiran dan mungkin akan keluar daripada Liga Utama. So oleh kerana itu saya bertungkus lumuslah cari advance money untuk cari sponsor, cari advance money supaya hutang tersebut dapat dibayar, dan saya ingin pula kena balance Liga Super 20, kerana Liga Super 20 pada ketika itu pada bulan Disember perlu jalan dan perlu bayar, dan oleh kerana itu saya kena balance yang 11 juta itu dan expenses tiap bulan. So apabila saya tulis kepada agensi-agensi saya sebanyak kewangan, malah tidak dapat, oleh kerana tidak dapat kerana status kewangan agensi negeri cantik, dan oleh kerana itu saya terpaksa untuk pergi keluar daripada Melaka dan berjumpa dengan sponsor-sponsor luar Melaka, juga ahli peniaga untuk menolong saya supaya we stay afloat. So that pressure ataupun yang saya terima sebagai Presiden Bola Sepak Negeri Melaka. Right? Because at the end of the day, now bukan satu masalah kepada saya sekarang, tetapi it's the new management yang saya harap boleh lagi baik daripada saya. Tetapi apa yang saya ingin mengatakan ialah saya dengan yang padu, dan sekiranya pihak ketua ingin saya tolong beliau dalam untuk mendapatkan sebanyak dana ataupun sponsors Melaka United, sedia membantu. Melaka City Club Bola Sepak Melaka City FC ini, alright, telah didaftarkan sebagai satu kelab di bawah Pesuruhjaya Sukan. That's one question. It's not something to be questioned. Tidak boleh disahkan. So Melaka City FC ini sekarang, now 2019, akan semua pasukan bola sepak will have this issue about pembayaran pendapatan kepada kepada tim-tim Melaka City ataupun Melaka United atau mana-mana persatuan. That's why there is issue now as to macam mana adakah penolakan dan sebagainya. Whatever it is, let's say COVID-19 is over. Apakah salah Melaka City? The day will come, Melaka City will be a team that you will look forward sebagai satu cabaran bukan saja kepada Melaka United tetapi tim-tim di luar negeri Melaka, dan dengan harapan kita akan menjadi satu klub yang terkenal, jadi satu challenge. Pasukan yang digeruni dalam Liga Bola Sepak Tempatan. Definitely, that is for sure. Kita akan ada. We will be the first M3 club that will have a gallery and merchandising store. Alright, then we will put everybody to shame. Itu ialah boleh bukan satu cabaran tetapi boleh untuk Melaka City versus Melaka United, seperti mana Manchester City lawan pandangan Wabi sangat jauh. Kalau di Malaysia kita ada Kelantan United menentang pasukan Kelantan. Jadi mungkin adaptasi daripada situ kita boleh adakan rivalry itu di Melaka barangkali, Wabi. Saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada tim-tim dalam pasukan. We have very professional dalam pasukan. Beri idea yang bagus, yang baik untuk
untuk club sebenarnya. Baik YB, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih kepada YB Damian Yeo kerana sudi menjadi tetamu jemputan bagi episod pertama program rancangan baru di bawah DAP TRB iaitu Mengopi Malam Minggu. Buat penonton di rumah, jangan lupa untuk terus follow page DAP TRB yang akan membawakan tetamu-tetamu undangan yang lain pada masa akan datang. Kalau YB sudi, mungkin kita akan adakan part 2, tapi kita beri peluang juga kepada pemimpin-pemimpin lain yang mungkin akan diundang untuk turut sama dalam episod yang akan datang. Jadi akhir kata, stay tune, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat malam. Stay safe. Terima kasih.